Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Tulis. Okey, kali ini cikgu akan teruskan kepada anak topik dalam bab yang pertama. Ya, kita masih dalam bab yang pertama, perniagaan dan persekitarannya. Untuk kali ini cikgu akan membincangkan anak topik tentang proses perniagaan. Jadi untuk mengetahui tentang proses perniagaan lebih lanjut, ya, kita jumpa selepas ini. Okey anak-anak pelajar, ya, berkaitan dengan anak topik kali ini iaitu proses perniagaan, ya. Ada beberapa proses ataupun langkah yang terlibat dalam perniagaan. Okey, tapi sebelum itu kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini, ya. Diharapkan di akhir sesi nanti para pelajar dapat menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses perniagaan, yang mana terdapat 5 langkah, yaitu input, proses tambahan nilai, output, pemasaran, dan untung rugi. Ya, input, proses tambahan nilai, output, pemasaran, untung rugi. IOPU. IOPU. I untuk input, O untuk proses tambahan nilai, dan output, P pula untuk pemasaran dan untung rugi. IOPU. Ya, kita lihat penjelasan kita akan belajar, ya, yang telah berkongsi akronim tersebut. IOPU. Okey, kita lihat ya, apa yang dimaksudkan dengan proses perniagaan. Okay. Proses perniagaan melibatkan aktiviti tambah nilai dalam proses transformasi, yaitu proses pertukaran terhadap input pengeluaran bagi memastikan output untuk diagihkan di pasaran dengan tujuan mendapatkan keuntungan perniagaan. Nah, ya, jadi itu proses perniagaan yang mana dia melibatkan aktiviti tambah nilai, yaitu menukarkan, ya, input kepada output, ya, untuk diagihkan di pasaran untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi, ya, kalau kamu lihat di sini, ya, proses perniagaan ini tadi dia ada 5 langkah yang terlibat. Ya, yang pertama input, ya, yang kedua proses tambah nilai, kemudian output, ya, seterusnya pemasaran, dan yang terakhir untung rugi. IOPU, ya, proses perniagaan. Ya, kita lihat satu persatu, ya. Input di sini yang merujuk kepada apa? Oke, input merujuk kepada faktor-faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Oke, masih ingatkah sesi pembelajaran kita sebelum ini berkaitan dengan faktor pengeluaran? Ya, ada 5 faktor pengeluaran, yaitu bahan mentah, modal instan, teknologi, dan keusahawanan. Ya, jadi kelima faktor pengeluaran ini adalah input yang akan digunakan dalam mengeluarkan barang ataupun perkhidmatan. Okey, seterusnya, nah ini macam yang saya cakap tadi lah, kita ada 5 kan, ya, bahan mentah, modal instan, teknologi, dan keusahawanan. Okey, contoh input, ya, untuk kamu mengeluarkan perabot, ya, contohnya kayu, ya, kamu perlu tenaga baru, kamu perlu mesin untuk memotong kayu, kamu perlu adanya usahawan untuk memberikan idea, ya, apa reka bentuk kepada perabot tersebut. Ya, kamu perlukan modal, ya, modal yang kamu perlukan untuk contohnya untuk membeli bahan mentah kamu, untuk membeli mesin yang kamu akan gunakan. Okay, jadi itu adalah input, ya, merujuk kepada semua faktor pengeluaran yang akan digunakan untuk mengeluarkan barang ataupun perkhidmatan.
Okey, proses yang kedua adalah proses tambah nilai. Proses tambah nilai di sini merujuk kepada proses menukarkan input tadi kepada output. Ya, output merujuk kepada keluaran ataupun merujuk kepada produk yang telah siap. Daripada input, contohnya kamu ada kayu tadi, kamu ubah bentuk kayu tersebut. Contoh kamu potong, kamu varnish, kamu cat, kamu ukir, ya, untuk dijadikan kerusi. Nah, jadi berlaku proses tambah nilai di situ. Okey. Penukaran dari segi bentuk, rupa, warna, rasa dan saiz kepada sesuatu bentuk lain yang lebih bernilai. Okey, macam contoh yang cikgu beri tadi, daripada kayu tadi, ya, kamu ambil kayu yang kamu input kamu, bahan mentah kamu kayu, ya, kamu bawa dia kepada penukaran ataupun proses transformasi, yang mana berlakunya proses tambah nilai daripada kayu tersebut, ya, kayu itu kamu potong, kayu itu kamu ukir, ya, kayu itu kamu cat ataupun varniskan, ya, kemudian jadilah kamu punya output, iaitu kamu punya perabot. Jadi maknanya daripada kayu sahaja semata-mata, ya, kayu itu telah ditambahkan nilainya menjadi sesuatu yang lebih bernilai, iaitu perabot. Nah, ya, kayu tadi yang hanya kayu, kamu potong, kamu ukir, kamu cat, kamu reka bentuknya supaya dia menjadi output yang lebih bernilai. Okey, contohnya ini antara aktiviti lah yang menukarkan, ya, input itu kepada output. Contohnya mengukur, ya, memotong, mengetam kayu, ya, untuk dijadikan perabot. Okey, langkah yang ketiga dinamakan sebagai output, ya. Output di sini dia merujuk kepada hasil daripada proses pengeluaran. Ya, contohnya perabot yang telah siap mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat memenuhi kehendak dan cita rasa pengguna. Okey, kalau kita mula daripada langkah pertama tadi, input, ya, kayu itu melalui proses tambah nilai diubah dia ataupun ditambahkan nilai-nilai, contoh dicat, dipotong, diukir, ya. Kemudian jadilah output, ya, hasilnya perabot ataupun kerusi, ya. Contoh kalau kamu lebih khusus, contohnya kerusi ataupun meja, ya, perabot. Okey, kemudian, ya, proses yang keempat ataupun langkah keempat adalah proses pemasaran. Yang mana di sini, ya, proses pemasaran ini adalah urus niaga yang akan berlaku antara pengeluar dan pelanggan. Okey, yang mana ia melibatkan usaha mengagihkan keluaran siap kepada pelanggan. Maknanya kerusi ataupun meja ataupun perabot kamu yang telah siap itu kamu akan bawa ke pasaran untuk dijual, untuk diagihkan kepada pelanggan. Nah, itu dalam proses pemasaran. Okey, Jabatan Pemasaran akan menetapkan harga berdasarkan aktiviti tambah nilai yang telah dilakukan. Maknanya harga terhadap produk itu akan ditentukan oleh Jabatan Pemasaran, ya, berdasarkan aktiviti-aktiviti tambah nilai yang telah diberi kepada kayu ataupun perabot yang kamu hasilkan. Okey, dan langkah yang terakhir adalah, ya, untung rugi. Okey, untung adalah lebihan hasil ke atas kos. Rugi pula adalah kekurangan hasil berbanding dengan kos jualan. Kenapa buat lagi fosil? Kos jualan, ya, nak ajar. Okey, output yang telah siap tadi, ya, akan dijual dalam proses pemasaran kepada pengguna untuk mendapatkan hasil jualan. Okey, jika hasil kurang daripada kos, maka peniaga akan mengalami kerugian. Ya, begitu juga sebaliknya. Sekiranya hasil lebih daripada kos, maka dia akan mengalami keuntungan. Okay. Keuntungan yang diperolehi boleh digunakan oleh perniagaan ataupun organisasi perniagaan untuk meningkatkan jumlah aset, ya, membesarkan perniagaan, membeli mesin, ya, dan lain-lain.
Okey. Yang mana untung di sini juga ya adalah ganjaran kepada seorang usahawan. Nah, itu untuk langkah yang terakhir. Untung ataupun rugi. Okey, jadi kalau para pelajar masih ingat ya, untuk proses perniagaan ini kita ada kita ada 5 proses yang terlibat. Okey, input, proses tambah nilai, output, kemudian pemasaran dan untung rugi. Ya, input tadi semua faktor pengeluaran ya yang akan digunakan dalam proses pengeluaran. Ya, maknanya contoh kamu ada bahan mentah, kamu perlukan pekerja, kamu perlukan modal, kamu perlukan keuangan, dan kamu perlukan teknologi. Itu pada peringkat input. Okay, kemudian proses tambah nilai, proses menukarkan input kepada output. Ya, kamu jadikan dia input itu menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, kalau kita balik kepada contoh tadi, perabot, ya, kayu akan melalui proses tambah nilai, yang mana kayu itu akan dipotong, digergaji, diketam, divarnis, dicat, diukir, ya, untuk dijadikan produk ataupun untuk dijadikan perabot. Oke, kemudian hasil yang telah siap tadi perabot itu adalah output. Nah, langkah yang ketiga, ya, merujuk kepada hasil yang telah siap. Kalau kamu bilang kamu proses perabot, ya, maka hasilnya adalah perabot lah. Oke, contohnya kamu mau perniagaan kamu mau proses kerusi, ya, maka hasil ataupun output yang akan kamu terima adalah kerusi. Oke, selepas output, barulah kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu pemasaran. Ya, dalam proses pemasaran ini, produk yang telah siap tadi, perabot kamu yang telah siap, kamu akan bawa ke pasaran untuk diberi ataupun untuk dijual kepada pelanggan kamu. Ya, ya, produk yang telah siap tadi akan dibawa ke pasaran untuk dijual kepada pelanggan. Ya, jadi di sini jabatan pemasaran yang akan memainkan peranan untuk menentukan berapakah harga yang patut dikenakan kepada produk yang kamu keluarkan. Ya, berdasarkan kos-kos yang terlibat dalam proses tambah nilai sebelum ini. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah untung rugi. Yang mana untung ataupun rugi ini hanya akan kamu perolehi setelah produk sampai di pasaran, setelah produk kamu tempatkan di pasaran dan dibeli oleh pelanggan kamu. Ya, sekiranya kamu mendapat lebihan, ya, lebih daripada kos, maka kamu akan mendapat untung. Tapi sekiranya kos melebihi daripada hasil yang kamu perolehi, maka kamu akan mendapat kerugian. Jadi, perniagaan yang memperolehi keuntungan, mereka akan gunakan keuntungan ini untuk contoh membesarkan perniagaan mereka, untuk membayar gaji, ya, untuk mencipta produk baru, kemudian untuk mengembangkan aktiviti perniagaan dan lain-lain. Dan keuntungan ini juga merupakan ganjaran kepada usahawan itu sendiri. Okey, jadi anak pelajar, ya, itu antara 5 langkah yang terdapat dalam proses perniagaan. Okey, input, proses tambah nilai, output, pemasaran, dan untung rugi. Ya, cikgu harap para pelajar boleh ingat berkaitan dengan 5 langkah tersebut. Ya, kenapa? Proses ataupun langkah kena ikut urutan. Ya, kalau kamu terlupa salah satu langkah, ya, tinggalkan sahaja ruang kosong lah. Ya, sekiranya tidak, maka ia akan menjejaskan kamu punya jawaban. Okey, anak-anak pelajar, rasanya sampai di sini saja perkongsian cikgu untuk kali ini berkaitan dengan proses perniagaan. Ya, teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain, ya, berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Cikgu ucapkan terima kasih kepada anak-anak pelajar yang sudi menonton video cikgu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu. Okey, sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.